Okey, baik. Kita tengok kepada latihan 3, iaitu muka surat yang seterusnya. Okey, kita tengok. Nombor 1, berdasarkan kedudukan logam dalam siri kerektifan logam. Tentukan kaedah pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey, yang ni kita kena hafal lah siri kerektifan logam tadi. Dan kita kena tahu kedudukan karbon tu di mana. Okey, kita buatlah sikit. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan makmur, aman, abadi. Asalnya lah kan. Harap-harap betul lah. Aluminium ada. Okey. Jadi karbon, okey, sebubur color merah. Karbon dia duduk di tengah-tengah sini. Ni karbon. Okey. Jadi kita nak tahu macam mana kedudukan karbon sebab penting. Kita nak tahu yang mana boleh ekstrak, yang mana tak boleh ekstrak. Okey, yang seterusnya kita tengok. Okey, magnesium dia diekstrak menggunakan elektrolisis. Ini sebab magnesium berada di atas daripada karbon dalam siri kerektifan kimia. Jadi, semua yang berada di atas ni sangat reaktif. Okey, karbon tak boleh nak turunkan oksida logam yang di atas ni. Nama-nama di atas tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka sangat reaktif dan lebih kuat, ada superpower. Jangan jawab pula dalam periksa superpower. Sebab mereka lebih reaktif daripada karbon. Jadi, karbon tak boleh menurunkan oksida logam daripada logam oksida di atas. Okey? Jadi kita pakai elektrolisis. Semua ni kita pakai elektrolisis. Okey? Jadi kita guna elektrolisis. Aluminium pun berada di atas daripada karbon. Jadi kita pakai elektrolisis. Okey, ferrum. Ferrum, kita ekstrak dengan membakar bersama karbon. Pengekstrakan logam lah kita buat. Okey, sebab ferrum berada di bawah daripada karbon. Dia berada di bawah. Okey. Kemudian yang seterusnya zinc. Dia juga membakar bersama karbon. Zinc dia berada di bawah juga. Okey. Jadi dia akan dibakar menggunakan karbon. Okey. Kemudian argentum. Okey, argentum dengan aurium. Aurium ni emas. Okey, dua ni, yang ni memang dah tulen dah dalam tanah. Sebab tu dia tak perlu diekstrakkan. Tak perlu diekstrakkan. Okey? Dan juga ada dua. Kalau kita tengok yang atas tadi. Okey? Cikgu ingat balik. Ada dua iaitu kuprum dengan merkuri. Cikgu terlupa kuprum satu kan? Kuprum dengan merkuri. Jadi kuprum dekat sini supaya perkahwinan kekal ni. Kuprum lah. Okey, kuprum. Okey? Yang ni merkuri. Okey? Merkuri. Mg ni merkuri. Okey, jadi dua ni kita guna, dua ni kuprum dengan ni, yang ni kita guna pembakaran dengan udara saja. Okey, sebab dia dua ni terlalu rendah. Jadi empat yang atas ni kita boleh guna karbon. Okey? Okey, baik yang sebawahnya. Namakan sebatian utama daripada bijihnya. Yang ni kena hafal lah anak-anak. Tak ada cara lain. Kamu hafal lah benda ni. Okey, bauksit. Sebatian nama kimianya adalah aluminium oksida. Kenapa kita kena tahu nama saintifik ni? Sebab kita nak tahu unsur yang ada dalam tu. Okey? Kalau kita tahu bauksit saja, kita tak tahu apa unsur yang ada dalam tu. Okey? Jadi bila kita tengok nama sebatian, nama saintifiknya, nama kimia dah, iaitu aluminium oksida. Terus anak-anak semua, anak murid semua akan tahu. Dalam ni ada aluminium dengan oksigen. Okey? Jadi cassiterite, stanium oksida, hematite, nama dia ferrum oksida, stellarite, zinc sulfida, batu enapan, itu adalah kalsium karbonat. Okey, tak perlu saya terangkan yang tu kena hafal. Okey, yang seterusnya kita tengok gambar rajah ni. Okey, P tambah karbon tambah batu kapur. Okey, P ni apa? Mesti dia tanya sekali lagi kan? Q ni apa? Mesti punya. R ni apa pula? Okey, kita tengok dulu bijih timah. Okey, bijih timah, nama saintifik dia kita kena tahu. Iaitu stannum. Stannum. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini. Ni lah. Ni bijih timah. Ni stannum. SN ni, stannum. Okey. Ni timah. SN. Timah. Stannum oksida. Bijih timah, nama saintifik dia. Stannum oksida. Okey. Bukan stannum saja.
Sebab dia biji. Okey, dia tak asli. Okey, kemudian kita tengok yang sini. Namakan dua unsur yang terdapat dalam P. Yang tadilah. Okey. Yang terdapat dalam P ni. P, apa benda yang bergabung dengan karbon dengan batu kapur. Mestilah biji timah nak bakar dia. Punca utama kita nak buat biji timah. Biji timah campur karbon, campur batu kapur. Okey, tapi biji timah nama saintifik dia apa? Biji timah P ni, nama saintifiknya adalah stannum oxida. Okey. Tadi ada stannum tambah karbon, tambah kalsium karbonat kan. Okey. Jadi yang ni lah kita nak tahu. Ni P dia. Ni P. Bila kita tahu P biji timah ni, yang ni nama dia, kita akan tahu automatik unsur yang ada dalam tu stannum dengan oksigen. Okey, nyatakan satu sebab mengapa karbon unsur yang sesuai. Sebab apa dia paling sesuai? Yang pertama, kedudukan dia lebih tinggi. 2 markah ambil lah antara 2 yang sini. Daripada stannum dalam siri kereaktifan kimia. Bila kedudukan dia tinggi, apa maksudnya? Karbon lebih reaktif daripada stannum. Bila dia lebih reaktif, apa boleh buat? Boleh menyingkirkan stannum daripada biji timah. Okey, pilihlah 2 antara jawapan ni. Okey. Tapi kalau saya tulis semua ni untuk saya ingat di kemudian hari. Okey, kemudian namakan gas Q. Gas Q tu apa yang keluar? Gas Q bila pembakaran. Okey, campur pula kalsium karbonat, mesti ada gas karbon dioksida. Okey, ada gas karbon dioksida. Okey, apa fungsi batu kapur? Yang tadilah saya kata tadi. Batu kapur fungsinya adalah untuk menghasilkan kalsium oksida. Okey, untuk apa kalsium oksida tadi? Untuk bergabung dengan benda asing seperti silika. Ni pasir lah. Okey. Untuk membentuk sanga. Ni jawapan dia. Batu kapur bergabung dengan benda asing untuk membentuk sanga. Okey. Kemudian namakan R. Okey, kita tengok R. R kedudukan di mana? Dia berada di atas. Okey, dalam buku teks tak sama kan? Saya ajak dah tadi. Saya abang dah kalau sanga dia lebih ringan. Jadi kalau kita nak buang dia, kalau dia bentuk air, dia mesti berada di atas lah, dia terapung. Okey. Kalau timah, dia berat. Jadi dia berada di bawah. Okey. Besi, logam semua berat. Dia akan berada di bawah walaupun dalam bentuk cecair. Okey. Jadi R ni adalah sanga. Okey. Okey. Kemudian nombor 4. Okey. Kita pergi nombor 4. Nombor 4. Rela menunjukkan pengekstrakan besi tulen dari biji besi. Kita nak buat biji besi, nak dapatkan besi tulen. Okey, tadi biji timah, sekarang biji besi. Okey, besi dalam saintifik kata apa? Besi ferrum oksida. Ferrum oksida ni adalah biji besi. Kalau besi tulen, ferrum saja. Okey. Okey, baik kita tengok. Biji besi tambah X tambah batu kapur. Kamu mesti dah tahu dah. X tu mestinya apa je. Kamu nak turunkan biji besi mesti apa? Mesti karbon. Okey, jadi unsur X dalam siri kereaktifan kimia adalah karbon. Kita nak turunkan. Okey. Okey, terangkan X mengapa yang dinamakan dalam jawapan A sesuai digunakan. Sebab apa dia sesuai? Soalan ni sebenarnya sama dengan soalan yang atas tadi. Cuma kita olah dia bagi ayat yang berlainan. Sebenarnya kenapa kita guna X karbon ni? Okey, sebab yang pertama, karbon kedudukan dia lebih tinggi dalam siri kereaktifan kimia. Bila kedudukan yang tinggi, maksudnya karbon lebih reaktif. Bila karbon lebih reaktif, dia boleh menyesarkan ataupun menurunkan besi daripada biji besi. Menurunkan, menyesarkan maksudnya membuang lah. Tapi kita dalam sains kita tak tulis membuang. Kita tulis menyesarkan, menurunkan. Okey? Okey. Kemudian, karbon mudah diperolehi dan juga murah. Karbon murah. Okey? Baik. Yang seterusnya. Nak habis dah sikit lagi. Okey, nyatakan fungsi batu kapur yang ditambah dalam relau bagas. Tengok dia tanya balik soalan yang tadi juga. Apa guna batu kapur? Jawapan dia macam tadi. Bergabung dengan benda asing seperti silika untuk membentuk sanga. Okey, batu kapur ni guna dia untuk bergabung dengan silika nak jadi sanga saja. Kita nak buang benda-benda asing tu tak mau. Kita dapat tulen biji besi tadi. Okey.
Selain daripada besi, namakan yang lain yang kita boleh guna dalam cara yang sama. Ada 4 benda tadi kan saya kata yang kita boleh turunkan menggunakan siri kereaktifan kimia menggunakan pengekstrakan logam, iaitu timah, stannum, okey. Timah ni stannum lah. Timah, stannum baru satu. Okey, lagi apa lagi? Tengok tu tadi zinc. Lagi apa lagi? Nombor 3, plumbum. Okey. Inilah antara jawapan dia kamu boleh. Zinc oksida lah. Okey, mesti ada perkataan oksida. Plumbum oksida. Kalau tak ada oksida, buat apa nak turun? Kita nak dapat benda yang tulen lah. Okey. Okey, yang seterusnya E. Ni maksudnya mereka tak tulen. Okey. E, zinc oksida tak tulen. Plumbum oksida tak tulen. Itu bijih. Bijih tu maksudnya dia ada oksida lah kat belakang. Tak tulen lah. Tak semestinya oksida benda lain pun boleh namakan bijih. Okey. Okey, yang seterusnya E. Bolehkah logam aluminium diekstrak daripada bauksit menggunakan cara dalam rajah 2? Aluminium aluminium ni bolehkah kita guna bauksit? Bauksit tu dengan rajah 2. Okey. Bauksit ni karbon lah juga rupanya. Okey, karbon. Okey. Tidak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana karbon kurang reaktif daripada aluminium. Tak boleh sebab karbon kurang reaktif daripada aluminium. Jadi karbon mesti ada jawapan dengan budak tulis sini. Karbon tidak boleh menurunkan atau menyesarkan oksigen daripada aluminium. Tak boleh sebab karbon berada di bawah aluminium. Tak bolehlah nak menyesarkan. Okey? Okey, baik. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Okey, besok kita akan masuk tajuk yang baru iaitu bab yang ke-6. Okey, jadi saya harap semua pelajar 3IS faham tajuk hari ini. Dan siapa yang masih belum faham, ada masa untuk ulang kaji dan kita akan berjumpa di kelas yang akan datang. Okey? Assalamualaikum.